Hai semua, kita bertemu lagi dalam rancangan Mari Bercerita. Nama saya Hafizo dan saya akan membaca bersama anda hari ini. Berdasarkan gambar pada buku ni, apa pendapat anda tentang isi kandungan novel ni? Pada kulit buku ni, ada gambar seorang lelaki dan seorang perempuan. Adakah ini kisah cinta sejati antara dua orang? Atau adakah ini kisah cinta yang tak kesampaian? Atau adakah ini bukan kisah cinta langsung? Novel konsep ini bertajuk Songket Berbenang Emas. Lihat kain songket yang terletak pada lima perempuan ini. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penulis melalui kain songket ini? Mari kita baca. Novel Songket Berbenang Emas karangan Khairuddin Ayib ni mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang wanita muda yang cerdik dan disenangi oleh kawan-kawannya. Namun, Dahlia menghadapi banyak masalah keluarga yang telah mengganggu tumpuannya bersiap sedia untuk pemeriksaan STPM yang bakal didudukinya. Dahlia ialah anak sulung dan terpaksa memberikan perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai bala menimpa keluarganya. Ibunya, Saleha, dirawat di hospital Permai kerana mengalami masalah tekanan mental, dan ayahnya pula dipatuk pula. Rasanya biar saya duduklah kot. Adik lelakinya pula terpengaruh dengan kawan-kawannya sehingga tak berminat untuk belajar dan membantu keluarganya yang dalam kesusahan. Situasi ini telah menyebabkan Dahlia terpaksa keluar daripada asrama untuk menjaga adik-adiknya. Ini dialog bersama gurunya. Baca muka surat 87 dan 88. Ceritalah, apa puncanya? Jika awak tidak mahu berkongsi cerita, saya tidak akan tahu sebabnya. Dahlia menggiling. Secara spontan dia berkata, "Dari hari ini, saya tak tinggal di asrama lagi, cikgu." Cikgu berkata, "Jangan cakap macam tu. Bertenang. Fikir baik-baik. STPM tinggal 4 bulan je lagi." Tekanan emosi dan mental Dahlia semakin menggunung apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Neneknya pula sentiasa berprasangka buruk terhadap Dahlia sekeluarga. Tindakan berani Dahlia terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Said pula tidak dihargai, tetapi dicemuh pula kerana gagal menyelamatkannya. Berkat kesabaran menghadapi pelbagai dugaan hidup ialah kejayaan Dahlia yang dapat melanjutkan pelajaran ke Jepun dan pertunangannya dengan Azhari. Mari kita terokai cerita ini dengan lebih mendalam. Cerita ini mencapai tahap perkembangan apabila Nek Kiah menyalahkan Embong sebab Saleha menjadi kurang siuman. Dengan bantuan Haji Sulaiman yang merupakan ketua kampung, Saleha dibawa ke Hospital Batu Pahat dan seterusnya dihantar ke Hospital Permai di Johor Bahru kerana keadaannya semakin serius. Dahlia terpaksa keluar daripada asrama dan kerap tidak ke sekolah kerana terpaksa menguruskan adik-adiknya. Ayah Dahlia pula terpaksa dimasukkan ke ward hospital kerana dibatuk ular. Pada peringkat perumitan, Seman, anak Nek Kiah, telah datang ke rumah Nek Kiah dan menghasutnya untuk menjual tanah yang menjadi tempat tinggal kepada Dahlia sekeluarga. Nek Kiah bersifat tamak dan mengarahkan Dahlia dan keluarganya berpindah sekiranya tidak mampu membayar RM15,000. Dahlia tertekan kerana keluarganya tidak mampu untuk membayar amaun tersebut. Najib cuba untuk memikat hati Dahlia dengan memberitahunya bahawa dia sudi untuk membayar harga tanah rumahnya. Baca muka surat 170. Dia tak percaya keikhlasan Najib. Najib duduk semula di kerusinya. Dahlia juga duduk. Bukan soal ikhlas, tapi menerima budi tidak menyelesaikan masalah. Dia fikir Najib akan meminta balasan. Tanya Najib. Azhari berasa sedikit tergugat dengan Najib yang telah ke rumah Dahlia untuk merisiknya. Tetapi hati Dahlia tetap pada Azhari. Pada peringkat klimaks novel ni, Abu Bakar menjumpai kain merah yang sudah reput yang membalut telur ayam yang mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan paku. Dahlia menyuruh adiknya untuk membuang benda tersebut ke dalam sungai. Selepas benda tersebut dibuang, Saleha sembuh dan dibenarkan pulang ke rumahnya. Nek Kiah pula jatuh sakit dan dirawat di hospital selama 2 hari. Embong sekeluarga yang menjaganya. Setelah keluar dari ward, Nek Kiah tinggal dengan keluarga Dahlia sehingga benar-benar pulih. Pada masa ini,
Seman dan anak serta cucunya yang lain tak melawatnya. Melihat kebaikan Embong dan keluarganya, Nekia mula berubah dan melayan keluarga Dahlia dengan baik. Banjir yang berlaku di kampung Parit Haji Rais walaupun telah memusnahkan rumah Embun, namun banjir tersebutlah yang telah menyatukan penduduk kampung untuk bergotong royong membina rumah Embun. Buka muka surat 222. Biar air cuci segala kekotoran kampung ni, kata Pak Haji. Dia terjegat memerhatikan beberapa kerat orang kampung yang bersama-sama memasak. Orang lain akan bantu jika orang lain bekerja memulakan sesuatu kerja. Seperti sudah berpakat pula. Kerja yang tidak seberapa diagih-agihkan. Pada peringkat peleraian, Dahlia tinggal di asrama semula kerana peperiksaan STPM semakin hampir. Keluarga Azhari meletakkan tarikh pertunangan Dahlia selepas peperiksaan STPM-nya tamat. Cikgu Daim memberitahu Dahlia bahawa dia terpilih untuk mengikuti pengajian khusus pengurusan perniagaan di Jepun selama 4 tahun. Sebelum ke Jepun, Dahlia perlu mengikuti kursus bahasa Jepun di Universiti Melaya selama 6 bulan. Azhari berjumpa dengan Dahlia di stesen bas sebelum Dahlia bertolak ke Kuala Lumpur. Dia menghadiahkan songket merah berbenang emas kepada Dahlia. Azhari mahu Dahlia menjaga jati dirinya sebagai seorang Melayu walaupun berada di mana-mana sekalipun. Itulah kesudahan ceritanya. Apa pandangan anda semua tentang cerita tersebut? Renungkan sebentar dan kita akan kembali sebentar saja lagi. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita sedang membincangkan novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyid. Novel ini syarat dengan penggunaan gaya bahasa yang pelbagai dan dapat memperkasakan bahasa Melayu anda. Apa kata kita uji minda anda dengan gaya bahasa? Yang pertama, peribahasa. Anda semua pasti tahu peribahasa kan? Boleh fikirkan tak contoh peribahasa? Okey, jawapannya adalah kesimpulan bahasa, perumpamaan dan juga pepatah. Lihat halaman 152. Nyatakan simpulan bahasa yang digunakan. Jawapannya, memasang telinga. Memasang telinga bermaksud mencuri dengar perbualan orang lain. Adakah anda orang yang jenis suka memasang telinga? Kita lihat pula halaman 188. Nyatakan simpulan bahasa yang digunakan. Jawapannya, mulut tempayan. Mulut tempayan ini bermaksud orang yang tidak dapat menyimpan rahsia. Pastikan anda bukan mulut tempayannya. Nanti tak ada siapa-siapa nak berkawan dengan anda. Sebab tak boleh simpan rahsia langsung. Jangan. Gaya bahasa seterusnya, simile. Simile merupakan gaya bahasa yang biasa digunakan. Simile atau perbandingan ialah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, perbandingan ini biasanya menggunakan perkataan apa? Jawapannya adalah seperti bagai, bak, laksana, macam, ibarat, umpama. Contohnya, lihat halaman 15. Apa simile yang digunakan? Bagai mahu luluh jiwa Dahlia mendengar kalimat itu. Jiwa Dahlia di sini dibandingkan dengan kalimat. Bagaimana pula dengan halaman 21? Apakah contoh simile yang digunakan? Jawapannya, lari sebab rumah ini macam neraka. Di sini rumah dibandingkan dengan neraka. Seterusnya, gaya bahasa yang kita akan gunakan ialah hyperbola. Pasti anda pernah dengar tentang hyperbola kan? Hyperbola merupakan perbandingan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Cari contoh hyperbola pada halaman 208. Matahari di atas kepala seakan-akan membakar tubuhnya. Matahari tidak boleh bakar tubuh, kan? Maka ini merupakan hyperbola. Bagaimana pula dengan halaman 255? Kepiluan kian menggunung. Gunung sesuatu yang sangat besar dan di sini kepiluan diterangkan sebagai sesuatu yang sangat besar. Okey, nanti boleh cuba menggunakan gaya bahasa ini apabila anda tulis karangan atau bercakap dengan rakan-rakan. Bolehkah adik-adik beritahu dengan abang apa lagi peribahasa, simile dan hyperbola yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian? Sampai di sini sahaja segmen Uji Minda kita.
Kita akan berehat seketika dan kita akan mempelajari watak dan perwatakan dalam songket berbenang emas karya Babe Sabariah. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali ke Mari Bercerita bersama saya Hafizul. Hari ini kita mengupas novel Komsas tingkatan 5 bertajuk Songket Berbenang Emas. Okey, apakah yang membuatkan sebuah cerita menarik? Betul, watak. Watak amat penting dalam sebuah cerita kerana sama ada cerita itu menarik atau tidak ditentukan oleh wataknya. Renungkan tentang kehidupan kita. Sudah tentu ada watak-watak yang mewarnai setiap perjalanan cerita kita. Mari kita fahami watak utama dan watak sampingan yang diceritakan dalam novel ini. Watak utama kita, Dahlia. Dalam cerita ni, Dahlia ialah anak kepada Embong dan Saleha serta tunang kepada Azhari. Dahlia seorang wanita muda berusia 19 tahun yang digambarkan sebagai seorang yang rajin. Berkat kerajinan Dahlia, Dahlia berjaya melanjutkan pelajaran dalam kursus pengurusan perniagaan peringkat ijazah pertama selama 4 tahun dijemput. Dahlia juga seorang yang bertanggungjawab. Ini dapat dilihat apabila Dahlia mengingatkan Azhari bahawa dia ingin menumpukan perhatian kepada pelajarannya serta membantu keluarganya terlebih dahulu sebelum memikirkan soal perkahwinan. Selain itu, Dahlia sentiasa menjaga adik-adiknya. Sebagai contoh, Dahlia membantu Melati menyiapkan kerja sekolahnya serta menidurkan anggrek sebelum menyelesaikan kerja rumah. Watak Dahlia juga diketengahkan sebagai seorang wanita yang tabah. Watak Dahlia juga diketengahkan sebagai wanita yang tabah menghadapi cabaran dalam hidup. Walaupun emaknya kurang siuman, Dahlia tetap melawatnya di hospital. Kehidupan Dahlia tertekan apabila ayahnya dipatu ular dan dia terpaksa menguruskan semua hal berkaitan adik-beradik serta keperluan rumahnya. Namun, Dahlia tetap cekal menghadapi dugaan tersebut. Pewatakan Dahlia mengajar kita tentang kepentingan menghadapi hidup dan kecekalan kerana sebagai seorang manusia, cabarannya sentiasa ada. Watak seterusnya, Embong. Dalam novel ini, Embong memainkan peranan sebagai ayah Dahlia dan 5 orang adik-beradiknya. Dia merupakan seorang yang mementingkan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini dapat dilihat apabila dia menegaskan kepentingan pendidikan kepada Dahlia apabila Dahlia mengutarakan hasratnya untuk berhenti sekolah dan menjaga adik-beradiknya. Embong menasihati Dahlia bahawa ilmu itu penting demi masa depan dan untuk mengubah nasib sekeluarga. Melalui cerita ini, kita dapati bahawa Embong seorang yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Pemaaf. Sebagai contoh, walaupun Abu Bakar telah mencuri dan menjual kambing Embong, Embong sebagai ayah Abu Bakar telah memaafkannya. Ibu mertuanya juga sering kali menyindirnya kerana miskin dan tidak dapat menjaga isterinya dengan baik. Namun, apabila ibu mertuanya jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital, Embong tidak teragak-agak untuk menjaganya. Malah, selepas ibu mertuanya keluar daripada hospital, Embong membenarkan dia tinggal di rumah Embong supaya dapat dijaga oleh Embong dan keluarganya. Seperti Dahlia, Embong juga tabah dan berani menghadapi cabaran hidup. Walaupun isterinya gila dan dimasukkan ke hospital, Embong tetap cuba untuk teruskan bekerja bagi menyara keluarganya. Sememangnya Embong merupakan ayah yang baik kepada Dahlia dan adik-beradiknya serta suami yang setia kepada Saleha. Watak yang seterusnya, Nekiah. Nekiah merupakan watak sampingan yang memang mewarnakan sepanjang perjalanan cerita ni dengan sikapnya yang tidak menentu. Dalam novel ni, Nekiah ialah ibu mertua Embong dan ibu kepada Saleha iaitu isteri Embong. Nekiah digambarkan sebagai seorang yang mempercayai kepercayaan karut. Ini dapat dilihat apabila dia memberitahu punca emak Dahlia gila ialah kerana rumah itu ada hantu dan penuh syaitan, lantas mengeluarkan kapur dan menggores pintu rumah dan pintu tengah dengan tanda pangkah supaya hantu tidak masuk rumah. Nekiah tidak suka akan Embong sekeluarga kerana mereka miskin. Nekiah juga berpandang serong terhadap Dahlia, cucunya sendiri apabila Nekiah terlihat kedua-dua, Najib dan Azhari, di rumah Dahlia. Lebih-lebih lagi, Nekiah termakan dengan hasutan anak lakinya, Seman
untuk menjual tanah embung untuk RM15,000. Walaupun perwatakan Nek Kiah agak pelik untuk sebahagian besar dalam cerita ni, pelik. Dalam beberapa bab akhir novel ni didapati bahawa Nek Kiah mempunyai hati yang baik dan dapat berubah menjadi seorang yang baik. Keinsafan Nek Kiah juga dapat dilihat apabila dia meminta embung sekeluarga menetap di rumahnya setelah banjir memusnahkan rumah embung. Apa pendapat semua terhadap watak-watak dalam cerita ni? Adakah anda punya kenalan seperti watak-watak yang telah dibincangkan? Atau adakah anda punya ciri-ciri watak yang digambarkan dalam gambar cerita ni? Kalau ada, jangan ada watak Nek Kiah dah lah. Bincang bersama rakan-rakan anda mengenai watak lain dalam novel ini. Apa ciri-ciri dan bagaimana watak tersebut telah membantu jalan cerita novel ni? Baiklah, kita terus ke segmen yang seterusnya, soalan misteri. Baiklah, dari awal rancangan kita dah dedahkan serba sedikit tentang apa yang menarik dalam novel Songket Berbenang Emas ni. Saya harap anda semua telah membaca dan memahami akan keseluruhan plot yang ada di dalam cerita ni. Sekarang masa untuk soalan misteri kita. Mari kita jawab bersama-sama. Soalan yang pertama ialah, apakah peristiwa yang telah menyebabkan Dahlia sekeluarga sering ditimpa aral? Jawapannya ialah, peristiwa yang berlaku ialah seseorang yang telah menjampi keluarga Dahlia dengan menggunakan kain merah untuk membalut 2 biji telur ayam yang mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan 2 batang paku. Kita terus ke soalan yang seterusnya. Nyatakan 2 nilai yang dapat dipelajari melalui novel ini serta berikan contoh bagi setiap nilai tersebut. Cadangan jawapannya ialah nilai keikhlasan. Tauke Lim ikhlas membantu keluarga Dahlia tanpa mengharapkan sebarang balasan. Beliau juga ikhlas memberikan sumbangan barang sewaktu sambutan Maulidur Rasul yang diadakan di Balai Raya. Keduanya, nilai kegigihan. Dahlia belajar di Balai Raya apabila rumahnya dimusnahkan oleh banjir untuk mencapai kejayaan dalam STPM. Dia juga gigih belajar dan menguruskan adik-beradiknya setelah emaknya dimasukkan ke hospital. Ke soalan yang ketiga. Jelaskan 2 latar masyarakat dalam novel ni. Yang pertama, masyarakat yang saling membantu. Tauke Lim sentiasa membantu keluarga Embung serta ahli-ahli kampung yang lain. Haji Sulaiman sebagai ketua kampung memastikan semua ahli kampung bekerjasama untuk membina rumah Embung yang musnah akibat banjir. Yang kedua, masyarakat yang mudah terpengaruh. Nek Kiah mudah dipengaruhi oleh anaknya Seman untuk menjual tanah rumah Embung untuk harga yang mahal. Abu Bakar iaitu anak Embung suka berseronok dengan rakan-rakannya dan tidak ingin menolong keluarganya yang menghadapi masalah. Soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalannya adalah, apa pandangan anda terhadap konsep jampi terutamanya pada abad ke-21? Apa kata adik-adik tulis dulu jawapan sebab jawapan anda pastinya sangat menarik. Sebab kalau pada abang lah kan, pada 21 ni tak ada dah benda-benda macam ni. Tapi tak apa, ini cadangan jawapan yang abang boleh bagi. Walaupun kita hidup dalam abad ke-21, masih terdapat ramai orang yang menggunakan khidmat bomoh dan pawang untuk menyempurnakan hasrat jahat mereka. Saya yakin orang seperti ini wujud kerana keluarga saya sendiri pernah ditimpa bala yang serupa. Soalan yang seterusnya ialah, jika anda di tempat Dahlia, bagaimana anda akan mengharungi tohmahan orang di sekeliling anda? Menarik. Sekiranya saya berada di tempat Dahlia, sejujurnya saya akan menangis dan bertanyakan kenapa saya diduga begini. Saya juga mungkin akan memarahi orang yang memfitnah dan memaki hamun saya. Lama-kelamaan saya akan rasa saya akan mencari jalan untuk keluar daripada situasi tersebut. Contohnya, Dahlia dapat tinggalkan kampungnya atas niat melanjutkan pelajaran. Mungkin saya akan membuat sedemikian juga. Soalan yang seterusnya. Dahlia bertunang pada usia yang sangat muda.
Adakah ini sesuatu yang anda akan lakukan? Sila berikan penjelasan untuk jawapan anda. Abang rasa jawapan ini pun akan menarik juga sebab semua orang akan ada pendapat masing-masing kan? Okey. Untuk abang, tidak. Saya tidak akan bertunang seawal itu kerana saya masih teramat muda dan belum lagi cukup matang. Pada usia 19 atau 20 tahun, saya pilih untuk belajar serta membolehkan diri saya untuk mengalami pelbagai pengalaman. Sekiranya saya sudah bertunang, ada kemungkinan yang saya tidak dapat membuat beberapa perkara sebab risau kita akan menyinggung perasaan bakal isteri atau keluarga mertua. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang terkongkong. Itu pendapat saya. Pendapat anda terpulang. Jom kita pilih soalan yang terakhir. Berdasarkan novel ini, watak mana yang anda rasa paling mewarnakan perjalanan cerita? Saya fikir watak antagonis biasanya mewarnakan perjalanan sesebuah cerita. Dalam novel ni, watak sedemikian ialah Atun. Dia kuat menyindir dan kritik orang. Walaupun perbuatannya kurang disenangi orang dan dia dilihat sebagai orang yang tidak berhemah, tetapi sebenarnya kalau wataknya tidak ada, cerita ini tidak akan begitu menarik. Oleh sebab perbuatan Atun yang menjengkelkan, orang akan rasa marah dan memberi reaksi. Tetapi kalau watak Atun tak ada, bagaimana penulis nak menzahirkan rasa marah dalam diri orang? Oleh itu, saya berpendapat bahawa watak Atun yang paling mewarnakan perjalanan cerita ni. Apa kata anda pula? Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ni. Ingatlah untuk selalu membaca dan meningkatkan ilmu masing-masing. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.